Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ini kita nak menjelajah sejarah satu komponen yang sangat penting dalam kereta kita. Antara komponen yang paling penting dalam kereta ialah benda yang kita selalu salah sebut nama dia. Nama sebenar benda ni ialah damper atau peredam, tapi kita selalu memanggilnya shock absorber atau penyerap hentakan. Kalau kita seorang kaki kereta yang mahukan pemanduan yang sedap, peredamlah yang memastikan kereta kita boleh masuk selekoh dengan stabil dan boleh lalu jalan yang tak rata tanpa menggegarkan kepala otak kita. Kalau kita kembali ke zaman kereta lembu dari Melaka, tak ada sistem gantungan. Ganda dilekatkan di bawah kerangka secara terus dan semua gegaran dari jalan terus dihantar kepada pelantar barang atau kerusi penumpang. Tapi bila kita tengok kereta kuda ni dia laju sikit dari kereta lembu, kita mula nampak ada sistem gantungan yang menggunakan tali ataupun kulit dan kemudian menggunakan bilah besi. Kita panggil bilah besi ni ialah spring daun. Spring memang bagus untuk menyerap hentakan, itulah kerja dia. Lagi lembut spring, lagi banyak hentakan yang boleh diserap. Untuk memahami cara spring menyerap hentakan, kita kena masuk kelas fizik balik sekejap. Ini ada satu je formula, jangan takut. Pertama sekali kita kena faham beberapa konsep asas seperti tenaga kinetik dan inertia. Saya rasa kita semua faham bahawa setiap objek yang bergerak mengandungi tenaga dalam bentuk tenaga kinetik. Dan kita juga tahu objek yang berada dalam keadaan pegun akan mahu kekal dalam keadaan pegun. Tapi kalau objek itu sedang bergerak, ia akan mahu kekal dalam keadaan bergerak. Konsep ni kita panggil inertia. Konsep inertia ni adalah satu kunci penting dalam pembincangan kita hari ini dan menjadi asas dalam mereka bentuk sistem gantungan dan lebih-lebih lagi peredam. Definisi spring ni adalah satu bahan anjal yang boleh menyerap tenaga dan kemudian keluarkan balik. Tak kira dalam bentuk besi ke, dalam bentuk getah ke, dalam bentuk bola ke apa ke, ini semua spring. Maksudnya bila kita mampatkan spring dan lepaskan, dia menganjal semula. Kadar kekerasan spring dan beban yang menentukan berapa kerap dia berayun. Lagi berat beban, lagi perlahan dia berayun. Lagi keras spring, lagi laju dia berayun. Tu yang kita rasa macam kereta berat, dia macam lebih selesa sebab ayunan dia lebih perlahan. Masalah spring ialah ia bukan berayun sekali je. Dia berulang-ulang kali. Bayangkan kita langgar lubang atau speed bump dan kereta berayun berkali-kali tak nak berhenti-berhenti. Masa kelajuan rendah, kita mungkin akan rasa macam atas bot. Ayunan frekuensi rendah tu yang buat kita menjadi mabuk tu. Selain daripada membuat kita mabuk, ayunan juga mengubah tekanan tayar pada jalan. Dan ini menghasilkan cengkaman yang tak sekata. Masa perlahan ini tak mendatangkan masalah pun, kita tak perasan pun. Tapi kalau kita bergerak laju, akan ada masa bila tayar tu langsung tak terkena pada jalan masa dia melantun-lantun akibat spring tadi lah. Bila tayar tak kena pada jalan, maka tidak ada cengkaman. Dan ini bila tak ada cengkaman, ini yang buat kita hilang kawalan. Masuk longkang lah jawabnya. Pada zaman kereta kuda, ni tak menjadi masalah sangat. Kita kena balik sejarah sikit lah. Pertama sekali, kelajuan kereta kuda ni tak tinggi sangat. Purata, you rasa berapa? Kelajuan kereta kuda adalah sekitar 8 km sejam. Kalau maksimum laju dia pergi racing, mungkin 15 ataupun 20 km sejam. Kalau macam yang kita tengok dalam Gladiator tu, mungkin sampai 30 km sejam. Dan sebab kedua, punca kuasa kereta kuda ni dia berasingan pada kereta. Dia ada kat kuda. Jadi bila masuk selekoh, kuda tu tarik kereta tu masuk selekoh, bukan bergantung pada tayar. Jadi cengkaman pada roda tu tak berapa penting sangat. Bila kereta menggunakan enjin pembakaran dicipta, mula-mula kelajuan pun tak berapa tinggi sangat, lebih kurang 25 hingga 30 km sejam. Pada masa tu lah kira laju lah, sebab dah kira 2 kali ganda daripada kelajuan kereta kuda. Malah ada para saintis pada zaman tu yang mengatakan manusia mungkin boleh mati jika melebihi kelajuan 60 km sejam. Ini masa awal-awal zaman kereta api steam. Jadi tak ada siapa fikir yang kereta akan boleh jadi laju-laju sangat. Tapi dia tak ada masalah sangat peredam ni pasal dia berjalan atas rail lah. Rail tu smooth lah, permukaan yang rata. Jadi kereta dia berjalan atas jalan permukaan tak rata. Tapi bila enjin mula menghasilkan lebih banyak kuasa dan kereta mula bergerak laju, penggunaan spring tanpa peredam mula melihatkan had cengkaman tu. Terutamanya bila orang pergi racing, dia rasa apa pasal kereta ni kan. Jadi satu cara untuk mengahadkan bilangan ayunan spring tu kena mula difikirkan. Masa awal-awal tu hampir semua kereta menggunakan spring dedaur ataupun leaf spring. Dan kalau dia menggunakan lebih daripada satu bilah, geseran antara permukaan dua bilah tu menghasilkan kesan redaman yang sikit lah. Itu ada contoh awal peredam yang mungkin tak disangka-sangka ataupun mungkin dia tahu tapi ada sikit sangat. Jadi pemahaman ini digunakan untuk mereka bentuk peredam terawal yang merupakan beberapa bulatan logam ataupun mungkin bulatan kayu ataupun mungkin kulit yang dilekatkan. Ini menghasilkan geseran yang boleh menyerap tenaga bila kereta langgar lubang. Dia langgar lubang, dia bergeser, dia serap tenaga sikit. Jadi spring tu nak melantun balik, susah sikit. Dalam video daripada Goodwood Festival of Speed ni, awak semua boleh lihat, ni kereta Mercedes Simplex yang warna putih ni sedang dipandu agak laju. Dan kalau awak tengok dekat-dekat, terdapat satu modifikasi pada kereta ni. Awak tengok peralatan hitam kat atas ganda tu. Ini bukan peralatan asal, ini bukan original equipment. Inilah satu peredam geseran ataupun friction damper yang ditambah untuk meningkatkan pemanduan. Ini ke modification awal lah. Awak boleh tengok ni gambar kereta asal, tak ada benda tu kat situ. Peredam jenis ni dikira canggih lah pada masa tu. Dan ianya boleh dilaraskan tau. Sebab
tekanan, ada nut, jadi lagi ketat, lagi banyak rintangan, lagi banyak geseran. Jadi ni sangat berguna pada masa zaman dulu-dulu tak ada kereta racing yang dedicated lah. Basically diorang bawa kereta pergi litar, adjust, lumba. Dekat jalan, road setting, sampai track, race setting kan. Reka bentuk asal ni menggunakan sama ada kayu ataupun yang kuda kulit dan kemudian bertukar kepada logam sepenuhnya. Selalu yang menggunakan tembaga ataupun copper lah ataupun kuprum. Permukaan antara logam-logam kepingan bahan tu disapukan juga dengan cecair likat lah supaya dia menambah lagi dia punya geseran dia. Jadi ada beberapa masalah dalam mereka bentuk peredam geseran ni. Yang pertama sekali, ia meredam pada kadar yang sama, tak kira masa spring memampat atau masa dia menganjal balik. Dan kadar redaman ni pula sama, tak kira lah laju spring tu hentak ke, spring tu masuk perlahan ke laju, kadar redaman dia sama. Dalam peredam moden, bila kita bawa perlahan kan, jadi spring tu bergerak perlahan, dia punya kesan redaman dia sikit. Bila kita bawa laju, spring bergerak laju, kesan daya redaman dia lebih tinggi. Bila kadar redaman tu constant, dia maksudnya masa kereta lembut pun dia sama keras dia. Jadi kereta melantun-lantun masa kita bawa keras. Itu pasal bila saya cakap tadi, untuk peredam moden, dia ada berbeza-beza kadar dia. Masa kereta speed rendah, dia punya damping force dia rendah. Bila kereta tinggi, pergerakan laju more violent, dia punya damping force dia bertambah. Jadi kereta rasa constant. Lembut masa kelajuan rendah, masa kelajuan tinggi dia terkawal ataupun steady. Jadi pada masa awal abad ke-20-an, masa kereta tu mula nak banyak, masa Model T ni semua, ada satu cara unik yang digunakan untuk menghasilkan satu peredam yang hanya berfungsi semasa anjalan balik saja. Benda ni nama dia punya brand name adalah Gabriel Snubber. Reka bentuk dia menggunakan gelung fabrik. Gelung fabrik tengah-tengah tu ada spring. Gelung fabrik tu digantung pada ganda. Yang disebabkan bila fabrik tu lembut kan, bila ganda tu naik, macam dia nak tolak, tak boleh tolak kan. Dia hanya masuk je balik rapat. Jadi bila dia turun balik, dan benda tu akan menghasilkan geseran atau rintangan, jadilah peredam yang hanya berfungsi semasa anjalan semula. Quite an ingenious solution. Jadi benda ni sebenarnya dijual sebagai aftermarket punya item. Pasal nampaknya macam kereta masa awal-awal tu tak datang dengan damper, hanya spring saja. Dia punya unique selling point dia ialah ini menjadikan kereta anda lebih selesa dan lebih mudah dipandu. Masalah kedua peredam secara keseluruhannya ialah kita semua dipaksa memenuhi undang-undang fizik paling asas, iaitu tenaga tak boleh dicipta atau dihilangkan. Energy cannot be created or destroyed. It's already there. Jadi bila kereta melanggar lubang ataupun speed bump, tenaga dihasilkan kat situ, ada tenaga. Jadi tenaga tu diserap oleh peredam. Jadi tenaga ni bila dia dah serap, peredam tu dia tak boleh keluarkan balik. Pasal spring dia keluarkan balik. Jadi tugas peredam dia ambil, dia simpan. Dia simpan, dia jadi apa? Tenaga bila dia tak boleh keluarkan balik, dia jadi haba. Jadi bila kepingan geseran tadi, bila salu-salu ni dia jadi panas lah. Bila panas dia boleh jadi bengkok. Ataupun kalau dia kayu atau kulit dia boleh terbakar. Dan haba ni juga mencairkan pelikat yang tadi kan. Jadi ini menghasilkan kadar rintangan yang tak boleh nak dikawal lah. Sebenarnya peredam moden pun boleh panas tau kalau dalam keadaan ekstrim. Awak tahu tak, pada tahun 2008, pemandu rally Peter Solberg menghadapi masalah peredam kereta Subaru dia terbakar kerana terlalu panas. Saya nak tunjuk footage tapi takut, tapi saya boleh link kat bawah, boleh tengok footage daripada FIA rally. Nampak terbakar benda tu dan dia kena keluar padamkan. Padahal dia tak ada langgar, tak ada accident ke apa ke, tiba-tiba je dia punya damper terbakar. Kulit dan kayu ni juga dia ada masalah lain, iaitu dia panggil stiction ataupun sticky friction. Maksudnya mula-mula tu susah nak bagi gerak kan. Lepas tu bila dah gerak, dia jadi loose. Dia tak ada friction, dia kurang, rendah. Dia punya static friction dia tinggi, tapi dia punya dynamic friction dia rendah. Jadi susah bila nak tuning. You nak tuning, tak nak bagi static friction tu tinggi. Pasal kalau static friction tu tinggi tu yang buat kereta melantun. Tapi bila you buka, tak tekan sini kuat-kuat, jadi dynamic friction dia akan jadi lebih rendah dan tak boleh kawal pergerakan spring masa kelajuan tinggi. Untuk selesai masalah ni, setengah company dia akan letak spring dekat penghujung tu. Jadi macam boleh ada kat situ sikit lah, bagi keanjalan untuk kelajuan rendah. Not a perfect solution, but one solution lah. Apapun peredam jenis ni memang canggih lah. Maksudnya digunakan oleh semua kereta lah. Nah, sampai ke Perang Dunia Kedua, inilah dia. Tak kira lah Mercedes-Benz ke, Alfa Romeo ke, Bentley, semua guna benda ni. Malah kalau kereta lumba pun guna benda ni. Korang boleh tengok ni, pada kereta lumba antara yang paling canggih sebelum Perang Dunia Kedua iaitu Auto Union Type A sampai Type D dan Mercedes-Benz Type 25 sampai Type 125. Juga Alfa Romeo semua menggunakan peredam jenis geseran ni. Peredam jenis ni selalunya digelar peredam Hartford ataupun Hartford Dampers sempena Andre Hartford Limited yang mendominasi pasaran. Saya sebut Hartford Dampers ni pasal kalau awak nak cari, awak pakai perkataan ni senang jumpa. Ia dicipta pada tahun 1898 oleh seorang Perancis yang bernama J.M.M. Truffaut. Dan dia ni seorang peminat basikal. Jadi dia cipta benda ni untuk basikal. Dia nak bagi dia lebih selesa lah. Okay, macam awak ingat basikal sekarang je ada suspension. Tak, dia masa dulu dah ada. Dia yang reka benda ni. Awak tengok kat Velocet ni, macam lah rupa dia bila dekat basikal. Versi yang lebih canggih dicipta oleh seorang yang bernama Georges Derame yang menggunakan tekanan minyak. Jadi dalam tu dia ada macam tekanan minyak
yang boleh berfungsi mengikut daya input ataupun kelajuan spring tu, dan boleh menyebabkan dia tekanan lebih tinggi ataupun rendah lah. Jadi ini cara untuk mengawal kadar redaman secara dinamik. Antara jenama yang awal yang menggunakan ini ialah Bugatti. Mula-mula Bugatti pun guna a variation of the friction damper, tapi bila George Durand punya sistem ni keluar, dia orang gunakan. Kalau awak baik boleh kereta vintage, awak kena cari benda itu. Pasal tadi saya sebut Halford dampers ataupun George Durand dia kena cari. Okey, sebelum kita pergi ke teknologi seterusnya, awak tahu tak cara macam mana nak uji sama ada peredam kereta awak masih okey? Okey, mudah je. Cara dia senang je, tekan kereta. Kereta tu patut dia turun, naik, dan dia turun sekali separuh dan dia berhenti. Maksudnya kalau kita tekan dia naik, bergerak, dia melantun sekali setengah, damper masih elok. Kalau lebih pada tu, dah time nak kena tukar. Episod seterusnya bermula pada tahun 1930 apabila seorang yang bernama Ralph Peyo dia mencipta peredam hidrolik. Tapi peredam hidrolik ni dia tak popular sampai selepas Perang Dunia Kedua baru dia popular. Peredam hidrolik ni dia bergantung pada prinsip yang cecair tidak boleh dimampatkan. Liquid cannot be compressed. Kalau kita gerakkan omboh tu di dalam ruang tu, cecair tu kena pergi ke tempat lain. Kalau tidak dia pecah kat situ ke. Kalau tak ada ruang nak pergi, tekan juga dia akan pecah dia punya omboh tu. Dia orang paksa cecair ni lalu kat injap yang halus-halus. Jadi bila injap tu halus, tekanan tu akan ada had lah berapa banyak cecair boleh lalu kat situ. So dia ni jadi sebagai kesan meredam lah. Penggunaan cecair hidrolik ni juga membolehkan mereka menala tahap redaman semasa mampatan dan tahap redaman semasa anjalan dengan menggunakan saiz yang berbeza. Reka bentuk awal benda ni ialah dia menggunakan tuas dan satu benda yang berkisar dalam rongga bulat lah. Jadi bilah itulah yang akan tolak minyak tu ke kiri dan ke kanan. Kalau kita tengok bentuk dia macam ni, dia gunakan rotary tu, kerana inilah bentuk yang digunakan masa menggunakan peredam geseran tadi kan. Jadi dia orang nak kekalkan reka bentuk tersebut supaya senang dia nak guna dalam reka bentuk kereta yang sudah pun ada pada masa tu. Pembangunan seterusnya ialah dia ubah lah. Masih lagi menggunakan hidrolik dalam bentuk macam tu, tapi sekarang dia gunakan lengan. Dan lengan ni kira macam tuas lah. Dan tuas ni selalunya dia orang incorporate into the suspension design dan gunakan sebagai salah satu the linkage, selalunya upper linkage arm ataupun upper control arm. Reka bentuk peredam tuas hidrolik ni memang compact lah, dan ada kalanya ia digabungkan sekali dengan spring dalam satu unit dalam cast iron ataupun cast metal punya casing. Satu lagi reka bentuk yang compact ialah dia orang combinekan ni menjadikan satu mekanisme yang dipanggil Dubonnet suspension. Dubonnet ni maksudnya macam tadi kita pakai arm atas kan, ni arm atas bawah tapi dia dekat ujung ganda tu. So the whole thing digabungkan, letak kat hujung ganda. Kemudian dia punya pivot point untuk steering tu dekat luar sekali. Sistem ni adalah compact dan dia juga mengurangkan unsprung weight. Pasal tadi yang tinggal unsprung weight ialah roda, tayar dengan brake system. That's it, itu je. Yang lain semua sprung weight. Chassis, axle semua dah sekarang sebelah sini suspension, jadi sprung weight. Unsprung weight ni sebenarnya penting. Kalau jurutera sekarang memang akan cuba kurangkan unsprung weight ni sebanyak yang boleh. Jadi reka bentuk Dubonnet ni memang dapat mengurangkan unsprung weight dengan sangat banyak pada sebelum ni. Pasal sebelum tu seluruh axle tu kira unsprung weight. Bila unsprung weight tu rendah, kita boleh gunakan spring yang lebih lembut untuk menolak balik roda tu kena ke jalan balik lepas dia langgar bump kan. Bila spring lembut maksudnya lebih selesa, dan spring lembut juga menghasilkan cengkaman mekanikal yang lebih tinggi antara tayar dengan jalan. Kelemahan sistem ni ialah sebab dia compact tu kan. Jadi dia kena, selenggaraan dia kena betul lah, awak tak boleh miss. Sebab dia punya vein dalam tu, bilah dalam tu senang haus. Dia macam rotary engine lah, kena maintenance tinggi sikit. Jadi untuk mengatasi kelemahan tu, ada orang yang ubah ruang bulat tu jadi 2 silinder. Satu untuk mampatan, satu untuk anjalan. Dan ianya macam tube hidrolik lah, 2 tube hidrolik. Kelebihan menggunakan 2 tube hidrolik ni ialah dia tak begitu cepat haus kerana permukaan tu besar, yang sliding tu besar, tak ada tertumpu lah tekanan kat mana-mana, dan juga tak memerlukan bearing-bearing untuk kat dalam tu kan, macam-macam thrust bearing nak kena gunakan. Dan untuk kawan-kawan yang tengah mencuba meneka komponen misteri ni, inilah dia bahagian utama peredam hidrolik yang menggunakan 2 piston. Sebelah satu untuk mampatan, sebelah lagi satu untuk anjalan. Yang bulat tu ialah tempat pasang tuas dia. Saya rasa dari sini awak dah boleh nampak kan perkembangan seterusnya, betul kan? Bayangkan kalau kita buang aja tuas tadi dan tinggal kekalkan silinder dan piston aja, maka lahirlah reka bentuk peredam teleskopik yang kita nampak sekarang. Reka bentuk ni lebih mudah dihasilkan kerana dia tak memerlukan sebagang casting, hanya memerlukan tube aja. Jadi tube dengan ram dengan valve siap jadi dah.
Betul ke bentuk teleskopik ni tak begitu compact macam tuas hidrolik, tapi kiraan kos selalunya lebih utama lah untuk kita semua kan. Selain daripada kelebihan kos, ada juga kelebihan teknikal sebenarnya. Reka bentuk teleskopik ni dia boleh mengandungi lebih banyak hydraulic fluid. Yang kita tahu isi padu ataupun jisim sesuatu bahan itu merupakan satu peredam haba yang bagus. Mass and volume are good thermal dampers. Jadi bila isi padu cecair itu banyak, dia boleh menyerap lebih banyak haba tanpa peningkatan suhu terlalu lampau. Juga keluasan silinder tu lebih besar daripada yang kecil tadi kan. Jadi banyak juga haba boleh dinyahkan keluar ke udara. Jadi ini menyebabkan damper tu has a lower operating temperature dan tak selalu naik ke temperature yang ekstrim. Untuk perkembangan terkini ada yang menggunakan nitrogen fill dampers. Jadi nitrogen fill damper ni dia macam spring kecil kat ujung lah. Pasal hydraulic damper ni pun masih lagi sukar untuk buat kawalan pergerakan kecil-kecil tu. So dia orang letakkan hidrogen kat ujung tu. Jadi dia macam ada satu spring kecil kat dalam tu nak bantu bagi jadi lembut dan boleh tala hidrolik punya bahagian dengan lebih jitu lagi. Peredam monotube dengan isian gas nitrogen ni dipatenkan oleh syarikat Bilstein pada tahun 1954 dan jenama pertama yang menggunakannya ialah Mercedes-Benz pada tahun 1958. Oleh kerana reka bentuk tersebut telah dipaten, syarikat lain tak boleh guna sampai paten habis tahun 1971. Paten bertahan selama 17 tahun. Itu penting kau kena tahu tu. Bukan tak boleh pakai sebelum tahun 1971, tapi kena bayar lah kat Bilstein. Jadi ramai orang tunggu je lah. Dan akhir sekali, yang paling moden, yang terbaru ialah apa yang kita panggil J-damper. J-damper ni untuk racing lah. Asal ni ialah satu teknologi rahsia pasukan Formula 1 McLaren. Dan ini terbongkar bila Renault kantoi dia orang ada lukisan teknikal milik McLaren. Macam mencuri lah lukisan, macam mencuri maklumat lah. Dan dalam banyak-banyak lukisan tu ada lukisan J-damper ni. Sebenarnya Renault bila dah kantoi tu dia tak kena denda dengan FIA pasal bila dia orang interrogate dia tak faham benda tu apa sebenarnya. That's how canggih this thing is. Tu Formula 1 ni team tu Renault tak faham benda tu. Masa tu Renault cuba nak selesaikan masalah final part of the suspension system of tayar Formula 1 ni. Dalam pasal tayar dia tu besar dia macam balon kan. Jadi dia orang Renault letak tune mass damper macam ballast tambahan lah untuk mengurangkan cara gegaran tu. Tapi FIA kita tak boleh pakai. Satu kereta lagi yang menggunakan benda yang sama ialah Renault 2CV. Jadi Renault 2CV tu simple tapi ada yang canggih sangat-sangat dan mendahului masa. Tapi apapun J-damper. Jadi nama J-damper tu pun digunakan untuk menyorok fungsi sebenar peralatan ni. Masa awal orang tak tahu apa J ni apa benda. Kata McLaren ini Jounce damper. Jounce tu apa? Tengok kat dictionary macam hentakan. Jadi macam yalah damper. Jadi orang tak curiga lah, orang macam biasalah yang ada kan. Tapi sebenarnya dia sangat berbeza. Reka bentuk unik ni dihasilkan atas idea oleh Profesor Kejuruteraan di University of Cambridge iaitu Malcolm Smith. Malcolm Smith ni dia punya otak dia lain macam sikit wiring Dia macam wiring sikit lah. Dia nak tengok semua benda sebagai electrical circuit. Dan dia cara dia nak tengok tu adalah cara macam mana nak luruskan arus. Dia macam benda ni kira macam capacitor. But mechanical capacitor. Ia tidak menggunakan cecair tapi ia menggunakan jisim untuk menyerap tenaga. Jisim ni disambungkan kepada satu bolt dan bolt tu bergerak, jisim tu akan berputar. Jadi bila dia berputar, dia hasilkan inertia kan. Jadi jisim tu nak bergerak ada halangan, dah bergerak dia dah pusing ada inertia. So dia mengganggu ataupun dia interfere dengan spring punya cycle dan the interference pattern tu menyebabkan gegaran tu berkurangan. Kenapa dia orang guna J-damper ni? Sebab gegaran tayar itu sebabkan sidewall tinggi kan lah kecil dan laju, dan gegaran kecil dan laju ni hydraulic damper dia tak boleh nak lawan pasal tak cukup tekanan yang dihasilkan tu dalam damper tu tak cukup tinggi dan pergerakan tak cukup banyak untuk dia react. Tapi untuk dengan menggunakan jisim solid ini ia dapat menghasilkan ataupun melawan gegaran daripada tayar tersebut. Masalahnya cuma ada kat Formula 1 je pasal dia pakai tayar belon. Kalau dia pakai tayar kereta macam biasa, tak adalah benda ni. That's why tahun depan J-dampers ni dah tak dibenarkan lagi dah. Malah bagikan lebih sukar lah. Kalau bagi kat semua benda teknologi kat Formula 1 ni, benda semua jadi terlalu canggih dan terlalu mahal. So tahun depan J-dampers dah tak ada. Kalau nak tengok perubahan-perubahan tentang Formula 1 lagi sekali, tengok link kat atas ni, kita ada buat video tentang perubahan peraturan Formula 1 tahun 2022. Okey, saya tahu video kali ni panjang tapi sebenarnya sebab saya cuba nak sampaikan seberapa maklumat yang mungkin lah. Jadi saya nak tahu apa pendapat awak. Kalau awak suka video ni, tolong tekan butang like dan tekan butang share banyak-banyak. Kalau saya tengok banyak like dan banyak share dan saya tahu awak suka, dan saya akan buat lebih banyak lagi video-video penerangan sebegini. Kalau dah halang-halang tu, tolong tekan butang subscribe sekali dan juga tekan butang loceng supaya awak tahu bila kita buat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.